Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk Berita Borneo Tori TV malam ini. Satu kematian terbaharu akibat COVID-19 dicatatkan di Sabah menjadikan jumlah keseluruhan kepada 2 kematian di negeri ini setakat ini. Sabah merekodkan satu lagi kematian akibat COVID-19 hari ini melibatkan pesakit dari Tambunan yang ditempatkan di Hospital Keningau. Pesakit berusia 66 itu yang mempunyai latar belakang kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang dirawat di Hospital Keningau pada 26 Mac lalu dan disahkan positif COVID-19 pada 28 Mac lalu. Pesakit itu dikatakan dijangkiti COVID-19 ketika baru pulang dari Semenanjung Malaysia dan meninggal dunia pada jam 9.36 malam semalam. Sehingga semalam hanya satu kes kematian direkodkan di Sabah melibatkan seorang lelaki berusia 58 tahun dari Tawau dari kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur pada 20 Mac lalu. Setakat hari ini, Sabah merekodkan 238 kes positif COVID-19, meningkat 13 kes. Secara keseluruhannya, 4 lagi kematian akibat COVID-19 dilaporkan di seluruh negara. Hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kepada 61 kes. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia kini 3,662 orang, pertambahan 179 kes hari ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menafikan berlaku kematian akibat COVID-19 di Beaufort seperti yang ditularkan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, mesej yang ditularkan melalui jaringan sosial WhatsApp itu tidak benar. Datuk Dr. Christina berkata sehingga kini 9,653 orang diperintahkan menjalani kuarantin 14 hari mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Daripada jumlah itu, 6,288 orang kontak rapat masih menjalani perintah kuarantin. Manakala 3,365 orang lagi telah tamat menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Di pusat kuarantin pula masih terdapat 623 orang yang ditempatkan di 24 buah pusat kuarantin di mana 53 orang telah dibenarkan pulang, katanya dalam satu kenyataan semalam. Sehingga 8 pagi semalam seramai 177 pesakit COVID-19 masih dirawat, manakala 89 pesakit dikategorikan dalam siasatan atau Person Under Investigation PUI. 41 pesakit dengan sindrom jangkitan pernafasan akut teruk sari sedang dirawat di 6 hospital berpakar di Sabah. Mengenai operasi bersepadu Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebanyak 1,826 premis telah diperiksa di seluruh Sabah dan 10 premis di Sandakan diarahkan tutup termasuk restoran, bengkel, kedai serbaneka dan mesin jual air. Turut diarahkan tutup sebuah restoran di Keningau. 3,125 orang yang berada di pusat kuarantin, pesakit PUI dan petugas kesihatan telah menerima perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial di Bilik Gerakan Hospital Mesra Bukit Padang. Berkuat kuasa 3 April, semua rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara diarahkan ke pusat kuarantin selama 14 hari. Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni disandahkan tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Presiden Majlis Perbandaran yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah Sandakan, Wong Futin memaklumkan hanya pergerakan penduduk yang dikawal lebih rapi susulan 5 kes positif COVID-19 dikesan di kawasan itu dan beberapa penghuni Taman Harmoni telah dihantar ke pusat kuarantin. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin turut mengesahkan kenyataan Putin dan berkata, kawalan di kawasan itu diperketatkan sebagai langkah untuk memudahkan Jabatan Kesihatan membuat saringan terhadap penghuni PPR itu. Kawalan 24 jam membabitkan lebih 15 anggota pada satu masa untuk memastikan tiada pergerakan keluar dan masuk penduduk dari taman itu.
Ini akan dilakukan sehingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua. Peraturan ini adalah penghuni tidak boleh keluar dari tempat tinggal masing-masing. Peraturan ni dia tak boleh keluar daripada tempat tinggal dia orang lah. Kena sentiasa berada di rumah masing-masing. Dan bantuan apa semua pihak kebajikan akan mengaturkan. SCP Muhammad Azhar ditemui ketika melawat kawasan PPR Taman Harmoni di Sandakan hari ini. Dalam perkembangan lain, Muhammad Azhar berkata polis menahan 2 lelaki yang dipercayai mabuk yang melanggar sekatan jalan raya di Batu 16, Sandakan dan akan didakwa di mahkamah dalam waktu terdekat. Okey, setakat ni untuk semalam saja ada 2 tangkapan yang melibatkan 2 orang yang memandu kereta telah melanggar sekatan jalan raya di Batu 16 dan pihak kami dah jari menangkap dia dan kami akan duduk dalam masa terdekat. Okey, 2 orang lelaki. So dia sebab apa tuan? Disebabkan mungkin dia ni tak ada lesen dan mungkin saya dia ni tak ada mampu. Tuan, bagaimana? Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort meminta orang ramai yang menghadiri majlis perkahwinan yang berlangsung di Kampung Betandok Poring pada 14 Mac lalu supaya tampil melakukan saringan kesihatan di Hospital Beaufort dengan kadar segera. Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sedang mengesan semua tetamu yang hadir dalam majlis perkahwinan yang berlangsung dari 11.30 pagi hingga 2 petang itu. Bagaimanapun orang ramai yang ingin datang membuat saringan dinasihatkan supaya menghubungi talian hotline Hospital Beaufort di talian 087-212-333 sambungan 493 terlebih dahulu bagi menetapkan masa saringan. Aduan kehabisan bekalan makanan merayu malah ada yang menangis. Itu antara situasi yang dialami Ahli Parlimen Kalabakan Ma'mun Sulaiman ketika menerima aduan daripada penduduk setempat sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ma'mun berkata dia banyak menerima pesanan menerusi SMS, WhatsApp dan panggilan telefon yang memohon bantuan terutamanya selepas hilang punca pendapatan. Sehingga semalam lebih 1,500 bantuan disalurkan kepada penduduk di Kalabakan membabitkan barangan keperluan dapur dan wang. Namun begitu, masih ramai lagi penduduk perlu dibantu terutamanya di kawasan pedalaman yang jauh dari pusat bandar Tawau, katanya hari ini. Tambah Ma'mun, setakat ini semua bantuan yang disalurkan itu menggunakan dana Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Kalabakan termasuk wang gajinya sebagai wakil rakyat. Beliau berharap dengan bantuan itu ia dapat meringankan beban rakyat terutamanya mereka yang terjejas teruk sehingga tidak mampu membeli bekalan makanan harian. Ma'mun berharap orang ramai bersabar menanti bantuan termasuk menerusi Kerajaan Sabah dan Kerajaan Persekutuan yang akan disalurkan secara berperingkat. Katanya walaupun terdapat kekangan, pihaknya sedaya upaya memaksimumkan kudrat untuk meringankan beban semua pihak. Ma'mun menyuruh penduduk Parlimen Kalabakan yang berdepan masalah sepanjang PKP menghubungi segera talian 089-777-191 bagi membolehkan bantuan diberikan. Lebih 400 bantuan makanan disalurkan kepada penduduk terjejas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sulaman, Tuaran hari ini. Bantuan berupa beras, minyak masak, mi kuning, telur, gula dan beberapa makanan asas lain diinisiatif oleh Pusat Khidmat Parlimen P170 Tuaran. Ahli Parlimennya, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kira-kira 2,000 lagi pakej bantuan makanan yang diperuntukkan kerajaan negeri akan menyusul di Dun itu selepas ini. Katanya beliau akan meminta unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Sulaman dan Pusat Khidmat Parlimen Tuaran menyelaraskan sumbangan itu dengan sebaiknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan sumbangan tersebut di Dewan Muhibah Kampung Dungang Tuaran. Hadir sama pemimpin pembangunan masyarakat PPM Dun Sulaman, Rahman Jali. Untuk rekod, penerima bantuan disasarkan kepada penduduk yang terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan memberi keutamaan kepada golongan ibu tunggal, miskin tegar, orang kurang upaya dan warga emas.
Kenyataan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang mempersoalkan kerajaan Sabah dalam tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 adalah titik hitam dalam hubungan keluarga yang terjalin antara kedua-dua negeri selama ini. Presiden Pertubuhan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia, Datuk Peter Anthony berkata, James perlu meminta maaf kepada rakyat Sabah yang selama ini berjuang bersama kerajaan negeri, pimpinan Parti Warisan Sabah untuk memastikan hak-hak yang dituntut ditunaikan. Katanya hubungan baik serta kerjasama antara Sabah dan Sarawak dalam menuntut hak tersebut tidak sepatutnya diusik atau dipersoalkan. Tegas beliau, pendekatan yang diambil antara kedua-dua negeri mungkin berbeza, namun matlamatnya sama, iaitu untuk memastikan hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak dipulangkan. Datuk Peter berkata dalam tuntutan hak petroleum, Parti Warisan, Parti Pertubuhan, Kinabalu Progresif Bersatu, APCO dan Pakatan Harapan telah berjaya meluluskan pindaan Seksyen 4 Ordinan Tanah Bab 68 pada 2018 untuk membolehkan Sabah menuntut hasil atas dan dalam pelantar benua dalam takrifan baharu. Selama ini, tuntutan hak hasil semula jadi agak terhad akibat Akta Pembangunan Petroleum yang ditandatangani pada tahun 1974. Kerajaan terdahulu mungkin terlepas pandang hal yang penting ini selama 57 tahun. Kerajaan Sabah baru saja memulakan langkah ke arah menuntut hak mutlak negeri Sabah, manakala Sarawak pula sudah lama bersedia daripada sudut perundangan, katanya ketika dihubungi kemarin. Katanya selain itu, kerajaan Sabah juga telah pun berusaha memperjuangkan MA63 termasuk di Parlimen, namun usaha pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Persekutuan berkenaan MA63 tidak mendapat sokongan majoriti 2/3 tahun lalu. Katanya satu jawatan kuasa khas Kabinet MA63 juga telah ditubuhkan yang diketuai oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi membincangkan secara terperinci tuntutan MA63 dalam mencari kata putus dan persetujuan antara Kerajaan Pusat, Sarawak dan Sabah. Jelasnya perkara tersebut merupakan antara usaha kerajaan Sabah dalam memperjuangkan MA63 dan menunjukkan kerajaan negeri Sabah begitu serius dan berusaha dalam memperjuangkan MA63. Sehubungan itu, Peter menasihatkan James agar tidak menjadi alat kepada pihak tertentu untuk merosakkan hubungan baik yang terjalin selama ini. Saudara, wabak COVID-19 tidak akan berakhir selagi ada yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Pilihan di tangan anda. Salbinus Aribun, BTTV.